Bismillahirrahmanirrahim. Ada Talzah? Dah ready? Bismillah, insyaAllah ready. Baik, insyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Nama saya Hairil Anwar, boleh panggil Hairil je, daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So hari ini kita ada perkongsian berkenaan dengan satu webinar khas untuk universiti untuk masyarakat, kita panggil U4S, daripada Pejabat Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dalam Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi bersama-sama dengan kita hari ini ada seorang penceramah daripada universiti, iaitu Dr. Afzal Nizam, untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk webinar kita pada hari ini, iaitu Tenaga Suria dan Aplikasi. Jadi kita kenalkan penceramah sekejap ya. Okey, nampak muka dia. So ini saya Hairil Anwar sebagai selaku moderator dan Dr. Afzal Nizam bin Muhammad Rosli selaku penceramah untuk hari inilah. Jadi sebagai kata-kata aluan, saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik dan abang-abang daripada pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah bersama dengan guru-guru masing-masing atas kehadiran pada webinar pada hari ini. Dialu-alukan juga sekiranya ada kehadiran lain-lain peserta lah daripada pihak luar, sama ada daripada institusi pengajian tinggi ataupun lain-lain tempat yang ikuti sama-sama webinar pada petang ini. Jadi untuk sedikit sinopsis penceramah, boleh saya bawa sekejap. Dr. Afzal Nizam ni kalau nak tahulah, dia graduat daripada UKM. Dan dia fokus pembelajaran dia dalam bidang kelestarian, kita panggil lah. Jadi sesuai dengan tajuk ni lah, tajuk ni pun kelestarian. Jadi kelulusan dia pun PhD dalam kelestarian. Jadi sesuai lah dengan tajuk ni. Jadi dia diploma dan sarjana muda di UTM, master di Coventry dan specialize ataupun pakaran beliau di peringkat Dr. Falsafah daripada UKM sendiri. Okay, untuk makluman semua ahli yang mendengar, sekarang ni beliau adalah pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan ahli kumpulan penyelidik teknologi tenaga hijau dan yang efisien lah dekat UTM. Okay, selain tu beliau juga adalah anggota Siswazah daripada Lembaga Jurutera Malaysia dan juga Chartered Engineer daripada United Kingdom. Tak senang lah dapat tu, tapi Alhamdulillah. Jadi untuk makluman semua ahli, saya beri sedikit sinopsis tentang tajuk ni dulu. Okey, untuk makluman adik-adik, abang-abang dan semua ahli webinar pada petang ni, peserta akan didedahkan dengan apa itu tenaga solar dan aplikasi dan manfaat kepada kita sebagai manusia umumnya, dan khususnya adalah sebagai macam mana tenaga solar ni diaplikasikan sebagai sumber tenaga elektrik dan kelebihannya dalam memelihara kelestarian Sungai Kim-Kim dan alam sekitar. Jadi kita akan diberi penerangan sedikitlah berkenaan apa tanggungjawab tenaga solar tu kepada aplikasi dia dan macam mana inovasi yang kita buat berkenaan dengan tenaga solar itu sendirilah. So saya pun tak nak cakap banyak, nanti saya pula jadi pakar, saya serah kepada penceramah berkenaan dengan itu, cuma saya just memberi sedikit informasi. Jadi kepada ahli webinar sekarang, saya rasa saya pun tak nak pergi panjang Dr. Afzal. Saya terus pergi yang ketiga ni. Jadi kepada adik-adik, abang-abang daripada sekolah maupun guru-guru dan ahli webinar yang hadir pada hari ini, bolehlah mengisi borang keberkesanan program ni dan insya-Allah lah kita akan beri sedikit sijil kehadiran secara digital berkenaan dengan webinar pada hari ini. Dan tuan-tuan, adik-adik, abang-abang boleh ambil daripada link yang kami sediakan ni lah melalui gambar ni. Dan untuk makluman, kami juga akan letak link ni di dalam Facebook rasmi pejabat sementara kita mendengar webinar ni. Dan selain itu, untuk makluman, video ni juga dirakam dan boleh diulang semula dalam masa-masa anda adik-adik sendirilah.
dan kamu boleh jugalah mengisi kehadiran tu sekiranya ada masa terluang. Okey, Dr. Abzah, macam mana? Okey ke? Kalau Okey. okey, saya rasanya tak nak cakap lama, dalam 5 minit tadi. Jadi saya serahkan kepada penceramah lah untuk membuka ruang webinar ni. Okay, saya silakan. Saya Saya stop share sharing dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna rasulullah amma ba'du rabbil alamin. Yang saya hormati lagi kasihi rakan moderator Dr. Hairil Anwar bin Haji Kasdirin. Untuk session saya anggapkan petang ni lebih pada perkongsian tentang tenaga suria, aplikasi dan manfaat. Saya rasa untuk kita lebih santai untuk petang ni, kita mungkin memilih untuk sepanjang perkongsian saya tu, kalau sekiranya adik-adik kan atau pelajar-pelajar ada soalan nak tanya, boleh aja tanya melalui ruang FB tersebut. Dan kemudiannya mungkin nanti Dr. Hairil akan tolong tengokkan dan bacakan semula, dan sekiranya saya boleh jawab, saya jawab kan. Kalau tak boleh jawab, nanti saya kena tanya saya punya sifu lah kan, saya punya rakan-rakan lain untuk saya respon soalan pelajar tersebut. Dan kemudian nanti mungkin insyaAllah saya akan kembali dengan jawapan pada persoalan tersebut lah. Untuk makluman semua, perkongsian ni memang saya sasarkan kepada pelajar-pelajar arasnya, aras sekolah rendah dan sekolah menengah. So saya mohon maaf sekiranya ada maklumat-maklumat yang mungkin asas kepada segelintir peserta, tapi namun hasratnya masih sama, adalah untuk menyampaikan ilmu. Sebab untuk penyampaian ilmu ini memberikan manfaat kepada adik-adik kita, kepada pelajar-pelajar kita, dan mungkin menjadi dan menarik minat untuk melihat lebih lanjut tentang bidang solar, insyaAllah. Okay, so seperti yang rakan moderator dah maklumkan tadi, sinopsis adalah untuk pendedahan tentang sumber tenaga boleh dibarui, iaitu sumber tenaga elektrik serta kelebihannya, dan yang paling penting dalam memelihara kelestarian Sungai Kim dan alam sekitar. Walaupun tajuknya ni tajuk dia aplikasi dan manfaat, tapi lebih penting adalah untuk kita mengetahui asas kepada penceritaan solar itu sendiri. Bermakna kalau kita dapat faham ataupun jelas dengan konsep bagaimana ia berfungsi, mungkin mendagikan kita lebih faham ataupun lebih mudah untuk kita membuat sesuatu aplikasi berdasarkan reka bentuk yang kita cuba sampaikan. Ini yang sempat saya sediakan untuk perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini. Kita akan ada sedikit pengenalan tentang tenaga boleh baharui ataupun renewable energy. Kemudian fokus kita seperti tajuk yang kita dapat tadi itu, tenaga solar. Okay. Kemudian kita pergi kepada sedikit asas operasi OGPV dan GCPV. Okay. Kemudian kita tengok sikit apakah faktor-faktor yang menyebabkan kecekapan sesebuah PV ataupun fotovoltaik. Dan akhirnya tu kita akan melihat dari segi kelebihan ataupun dari segi tajuk tadi itu manfaat, kelebihan ada pada sistem suria ataupun PV fotovoltaik. Dan kita mungkin boleh tengok contoh-contoh aplikasi yang kita boleh gunakan ataupun kita guna untuk gunaan kita seharian, sama ada dari segi untuk kegunaan sendiri ataupun kepada kegunaan industri. Mula-mula sekali, mahu tidak mahu, kita kena tahulah maksud ataupun definisi tentang tenaga boleh diperbarui. Okay, tenaga yang dijana daripada alam semula jadi lah. Selalunya kalau daripada alam semula jadi ni sumbernya tu percuma. Percuma cahaya angin, cahaya suria, angin, hujan,
kan? Dan lain lagi lah untuk sebagai sumber tenaga kita yang boleh diperbarui. Dengan kata lain, kalau macam contohnya macam cahaya matahari ni, so kalau hari ni ada, insya-Allah kalau bangun esok ada lagi lah, dan bangun lain ada lagi. So maksudnya sentiasa ada, selagi tidak tamat lah kan, dunia ni kan, so selagi ada insya-Allah. Dan secara umumnya kita boleh perincikan dari segi tenaga boleh diperbarui itu, kita ada tenaga angin kan, kita ada tenaga hidro, tenaga solar, kita ada tenaga biomass, kan, ombak dan geothermal. Dan fokus kita untuk hari ini adalah melihat tenaga solar ataupun suria. Kalau kita boleh simpulkan dari segi operasi tenaga ataupun sumber tenaga boleh baru ini, kan, ianya kita kena ingat, ianya adalah sumber ni maksudnya dia raw, dia sumber. Sama ada sumber tu daripada tenaga angin, kan, biomass, solar, geothermal. Segala sumber-sumber tenaga boleh dibarui ini, dia perlu menjalani satu proses ataupun kalau bahasa mudahnya kita melalui satu alatan, mungkin komponen ataupun sistem, okay, untuk kita convert ataupun untuk kita pindahkan dalam bentuk tenaga. Dalam kes kita ni, kalau tenaga solar tu kita tenaga elektrik kan. Kalau kita boleh buat analogi mudah untuk kes ni, katalah kita ambil contoh tenaga angin sebagai sumber kita. So kalau itu sebagai sumber tenaga kita, tenaga angin, maksudnya dia akan pergi ke alatan ataupun komponen ataupun sistem di mana alatan ataupun komponen tersebut ada terbin angin. Okay? Kalau terbin angin tu maksudnya inilah kan. Maksudnya kalau nampak macam bilah-bilah pusing macam kipas kita kat rumah kan. So itu contohlah bentuk pusingan turbin angin. Okay? Dan kemudian setelah sumber tu kita convert ke dalam bentuk tersebut dan kita pergi kepada tenaga elektrik dalam bentuk penjanaannya. So secara mudahnya begitu. Ya. Dalam konteks kita untuk hari ini, untuk tenaga solarnya, ianya pun bersifat begitu juga. Kalau kita ambil kes untuk tenaga solar, um, and then alatan ataupun komponen ataupun sistemnya, mungkin kita boleh pergi kepada contohnya photovoltaik ataupun kadang-kadang ada orang sebut solar panel, kadang-kadang ada orang sebut PV. Tu sama lah tu, sama lah tu kan. Term dia tu merujuk kepada photovoltaik ataupun PV. Okay? So untuk photovoltaik ni, dan kemudian ada juga daripada pengumpul suria kan, ataupun solar collector. Okay? Dan akhir sekali dalam bentuk photovoltaik termal. Okay. Ketiga-tiga alatan ataupun komponen ataupun sistem ini menghasilkan tenaga. Kan? Contohnya kalau kita tengok dekat photovoltaik ni, so dia menghasilkan elektrik. Untuk pengumpul suria, dia menghasilkan haba. Kan? Maksudnya haba ni haba yang berguna lah. Haba yang berguna. Ataupun photovoltaik termal dalam bentuk elektrik dan tenaga haba secara serentak. So bermaksud kalau kita ada tenaga suria ni, so bergantunglah kita nak tenaga apa. Kalau kita nak tenaga elektrik, kita gunalah photovoltaik. Kalau kita nak tenaga haba, kita gunalah pengumpul suria. Kalau kita nak dua-dua, elektrik dan haba, kita gunalah photovoltaik termal. Okay? So itu secara mudahnya. Dan ini gambar untuk setiap komponen tadi tu. Kalau photovoltaik, inilah bentuk dia, empat segi macam ni. Dia ada warna, ada beberapa jenis lah. Yang ini kalau biru macam ni, maksudnya dia polycrystalline, kan? Dia jenis polycrystalline dan dia menghasilkan elektrik. Okay? Kalau macam pengumpul haba ni, dia menghasilkan haba kan? Okay, so ini haba. So ini kurang lupa bentuk dia. Dan photovoltaik termal, dia menghasilkan kedua-duanya serentak, iaitu tenaga elektrik dan juga tenaga haba. So secara mudahnya, tenaga matahari ini ataupun cahaya daripada matahari ini boleh menghasilkan sama ada tenaga elektrik dan tenaga haba. Ianya bergantung kepada kita punya aplikasi, kita nak gunakan tenaga matahari ini untuk apa. Contoh aplikasi daripada tenaga suria ni, kita boleh lihat kepada pengumpul haba tadi tu. Daripada maksudnya pada matahari, kan, cahaya matahari, dia akan pergi kepada pengumpul haba.
kan, dan penghasilnya haba lah. Dan kalau haba tu mungkin kita boleh lihat contoh-contohnya adalah penghasilan air panas. Maksudnya haba tadi tu memanaskan air lah, menjadikan air panas. Ya. Dan so kalau dekat rumah bermaksud air panas ni untuk mungkin untuk shower ke, untuk mandi air panas ke kan, ataupun dishwasher ke, alat membasuh ke, ataupun laundry ke, untuk mencuci ke kan. Tapi ada juga dalam bentuk lain, sama ada dalam bentuk air panas tadi tu, dia dalam bentuk pemanasan ruang, space heating, pemanasan ruang. Kan selalunya dekat pemanasan ruang ni dekat Malaysia tak ada lah. Kan kita panas kan, tambah lagi pemanasan ruang, lagilah panas. So selalunya pemanasan ruang ni application dia ni lebih kepada macam negara yang 4 musim kan, yang 4 musim yang memerlukan pemanasan ruang, dia orang guna space heating tu. Tapi ini tidaklah bermaksud tenaga matahari ataupun haba ni hanya untuk kegunaan domestik sahaja. Sebab contohnya ianya juga dia digunakan untuk industri. Contohnya kalau contohnya katalah industri itu mengibatkan penggunaan air panas. Katalah operasi di industri itu memerlukan air panas 90 darjah Celsius sebagai contohlah. Dan untuk air dipilih katalah 30 darjah Celsius. So bermaksud kalau kita nak panaskan air pilih itu hingga 90, so kita kena naikkan 60 darjah Celsius. Tetapi kalau kita ada sistem pengumpul haba di industri kita, bermaksud mungkin kita boleh buat preheating, pemanasan awal secara percuma dengan cara mungkin air daripada pilih itu 30 degree C, kan? Tapi kita dah gunakan pengumpul haba, katalah jadi 60 degree C, kan? 60 degree Celsius. So bermaksud pemanasan yang kita hanya perlukan ataupun industri hanya perlukan hanya berbaki 30 darjah Celsius lah. Bermaksud penyematan di situ dari segi elektrik, dari segi penggunaan elektrik. Itu contoh mudah lah macam mana aplikasi pengumpul haba ini. Manakala untuk fotovoltaik, seperti yang kita tahu, dia ini adalah penghasilan tenaga elektrik, okay? Dan ianya untuk aplikasi elektrik, lampu, TV dan sebagainya. Cumanya perlu diingat bahawa dari segi fotovoltaik ini, ianya adalah menghasilkan arus terus ataupun direct current. Oleh kerana perkakasan elektrik di rumah kita itu adalah arus ulang-alik, AC. So bermaksud dia perlukan penyongsang ataupun inverter untuk menukar daripada DC ke AC. Tapi bermaksudnya sekiranya katalah kat rumah kita ada pula aircon dan macam-macam lagi kan, aircon lah, peti ais. So bermaksud pertambahan fotovoltaik untuk meningkatkan kuasa yang dihasilkan untuk support, untuk menyokong beban-beban ataupun keperluan yang kita gunakan di rumah. Maksudnya kalau alatan kita tu yang kecil-kecil, yang power yang rendah, kita size fotovoltaik kita mungkin kecil lah. Tapi kalau yang besar, maksudnya mungkin kita kena buat tambahan bilangan fotovoltaik. So far okey semua kan? So, okey ke Dr. Arif okey maksudnya tak adalah laju sangat ke, saya takut macam saya laju sangat ke kan? Saya pelan sangat ke? So far okey? Okey. Romantik suara. Okey doktor. Baik, teruskan. Okey. Okey, secara mudahnya kalau saya boleh kongsikan, ianya agak straightforward lah. Dia macam ada cahaya matahari ataupun keamatan sinaran. Ada orang cakap cahaya matahari, ada orang cakap macam sinaran, ada orang cakap keamatan sinaran. So itu term ajalah, kan. So keamatan sinaran kena kepada fotovoltaik ataupun PV menghasilkan elektrik. Dia punya flow dia tu kalau kita boleh ringkaskan hanya begini saja. Ada cahaya matahari, kena fotovoltaik, adalah sikit kan, tambah apa, sama-sama wayar sikit, lepas tu jadilah elektrik, dapatlah lagi elektrik. Tetapi untuk melihat dari aspek yang lebih terperinci, sebenarnya ada berlaku tindak balans kimia dekat fotovoltaik ni. Di mana kalau kita lihat dari segi gambar ni, kita tengok keamatan sinaran, ni matahari ni lah. Matahari ni memancarkan sinarnya kena kepada fotovoltaik kita, dan fotovoltaik berlakulah sini tindak balas kimia ni pada fotovoltaik ni kepada wire-wire hinggalah ke mentol ni kan, ada aliran elektron dan sebagainya, dan menghasilkanlah cahaya elektrik kan. Dan cahaya pada bulb ni ataupun lampu ni daripada tenaga elektrik. Okay. So mungkin kita boleh tengok sikit macam mana tindak balas kimia ni berlaku lah, supaya untuk memberikan lebih pemahaman kepada
peserta-peserta, pelajar-pelajar, kan, at least nanti kita boleh tahu lah secara detailnya macam mana, how it work lah, kan, bagaimana ia berfungsi, untuk kita dapat mendalami dan memahami lagi lah apa-apa yang dimaksudkan dengan tenaga solar. Okay, mula-mula, okay, mestilah ada matahari tadi kan, cahaya tadi tu akan memancarkan sinarannya kepada sel ini, ataupun ada juga yang panggil wafer, kan, sel ni. Okay. Matahari menghasilkan tenaga dalam bentuk gelombang. Okay. So ni gambar, ni kalau analogi bentuk gelombang dia beginilah. So ini bulat ni katalah matahari, kan, yang wave ni bentuk macam spring ni, wave ni katalah gelombang. Matahari menghasilkan tenaga dalam bentuk gelombang. Dan gelombang tersebut dia ada beberapa kategori lah, dan antara yang utamanya adalah ultraviolet, gelombang yang pendek, short wavelength, okay, visible. Ni visible ni maksudnya yang boleh nampak, gelombang yang boleh nampak. Contoh mudah ni macam yang pelangi tu lah kan, yang warna pelangi tu, itu visible light. Dan infrared, gelombang yang panjang. Okay. So maksudnya bila sinar matahari tu dia ke arah water-water kita, sel, so dia datang dengan tiga package ni lah, package ultraviolet, package visible, dan juga package infrared. Okay, so ni dah berat sikit lah kan, tapi tak apalah, kalau ada adik yang ambil science stream ke, kan, atau mungkin boleh imagine sikit lah, tapi kalau yang tak pun boleh juga tengok dan kita sama-sama belajar lah. Okay, so untuk yang kepingan kecil ni, nama wafer, ada juga nama wafer daripada bahan semiconductor. Dan bahan semiconductor tu adalah daripada silikon. Okay, silikon kan. Dan ni kena masuk kimia sikit lah, masuk sikit je. Okay, silikon ni dia ada, kalau kita belajar dulu, dia grup 4 lah, dia separa. Separa ni maksudnya kalau dari segi konsep aliran elektrik, dia ni kategori separa pengalir. Conductivity pengalir ni bahagian atas, ni penebat bawah, dia ni intermediate di antara separa pengalir, semiconductor separa pengalir. So apa yang kita nak kaitkan dengan keadaan ini ialah apabila wafer ni ataupun solar cell ni kena cahaya matahari, dan kalau pelajar-pelajar ataupun peserta lihat ada bulat kecil ni, so saya zoom kan, ke sini, alright. Dan sebenarnya dekat zoom yang kita bulatkan ni, dia ada 3 lapisan, kan? Lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan tengah, kan? So tiga-tiga ni adalah semiconductor lah. Cumanya dekat bahagian atas adalah bahagian yang silikon, okay, dengan doping dengan fosforus. Bermaksud dia ni ada lebihan charge, kan? Maksudnya kalau lebihan charge tu dia merayau-rayau lah atas ni kan, dia ada merayau-rayau, kan? Manakala yang bawah ni ada silikon juga, tapi dia doping dengan boron, maksudnya dia ada lubang ataupun hole ataupun lohong, okay? So itu dari segi prinsip. Bermaksud untuk yang bahagian atas tadi tu dia ada elektron charges, okay? Bergerak-gerak lah, merayau-rayau kat bahagian atas yang warna merah ni kan. Manakala yang bahagian bawah tu, yang warna hijau tu, dia ada kosong lah, lohong ataupun hole, macam tu. Dan kalau dari segi nama teknikalnya, kita kategorikan yang atas tadi tu, yang silikon dengan fosforus, lebihan elektron tadi tu, kita nama dengan N-type, kan? N-type. Dan yang lebih untuk bahagian bawah tadi adalah P-type, ya? Ataupun jenis N ataupun dan jenis P. Itu dari segi inilah, dari segi nama teknikal. Maksudnya bahagian N-type ni kita dah dapat makluman bahawa lebihan elektron dan bebas bergerak. Manakala bahagian P-type maksudnya lohong ataupun hole, okay, yang sedia menerima kehadiran elektron yang bebas bergerak. Okay. Dan apa yang terjadi sebenarnya apabila cahaya ataupun sinaran matahari itu pada permukaan silikon sel tadi itu ialah dia sampai kepada permukaan tadi, dia hanya sinaran yang pada spektrum 350 hingga 1140 nanometer saja yang akan serap sampai ke tengah-tengah ni. Okay? Maksudnya fortunately ataupun nasib baiklah, yang masuk ke tengah-tengah ni adalah spektrum yang pada 350 ni adalah visible light, yang tengah-tengah tadi tu. Kalau kita tengok balik yang mula-mula tadi tu, kita ada infrared dengan ultraviolet,
So yang tengah-tengah tu yang boleh masuk tengah-tengah ni, lapisan tengah-tengah ni. Kan? Maksudnya kalau untuk yang infrared, dia short wavelength, maksudnya dia hanya sampai permukaan atas je, dia tak dapat penetrate. Tapi untuk yang infrared, ultraviolet, dia terlajak. Dia tak stop dekat tengah-tengah ni. Ya. So dia sama ada dia terlajak ataupun dia mantul semula. So yang kita, yang maksudnya yang diterima saja di tengah-tengah ni untuk mekanisme silikon sel tadi itu adalah untuk wavelength dalam range 350 hingga 1140, which is visible light. So apa yang berlaku apabila hanya visible wavelength ini saja yang terima di tengah-tengah, dia akan memancar pada silikon dan memisahkan elektron dan lohong. Okay? Maksudnya mula-mula dia pair elok je dalam tengah-tengah ni. Bila kena sinar matahari yang spektrum visible light tadi, dia akan pecahkan elektron ni. Okay? And then yang positif, yang negatif ni, electron charge ni akan bergerak berkumpul ke atas dengan kawan-kawan dia yang terlebih charge tadi tu. Dan yang positif ni, yang lohong tadi tu akan berkumpul dengan kawan-kawan dia yang hole tadi tu. Ya? Dan proses ini berlaku berulang-ulang selagi silikon sel ni menerima pancaran matahari. So secara mudah dia begitu. Dan oleh yang demikian, apabila kita dah tahu keadaan berikut, kita sambungkan wire pada lapisan atas dan bawah elektrod logam. Okay? Yang selalunya kat atas ni macam ada satu line silver dekat PV cell tu punya pembuatan kan. Dan bila kita sambungkan ini, bermaksud elektron tadi yang berkumpul dekat bahagian merah tadi tu, yang berkumpul dekat bahagian atas, dapat lalu sini. Dapat lalu sini dan pergi jumpa untuk geng yang lohong ataupun hole tadi tu. Okay? Dan proses itu berterusan selagi adanya lagi cahaya untuk pecahkan dekat tengah-tengah lapisan tadi itu dah berkumpul selagi wayar ni disambung, dan pergerakan dan mekanisme tersebut terbentuklah area elektron yang kita bagi sebagai arus elektrik. Dan kalau pelajar-pelajar nak tahu, yang kita cerita tadi itu hanyalah merujuk kepada sel, ataupun satu sel ni mungkin dalam katalah berapa? Katalah dalam 5 cm kali 5 cm lah, kan? 5 cm kali 5 cm. Maksudnya satu sel katalah boleh hasilkan 0.5 watt, kan? Contoh satu. Maksudnya kalau kita nak banyak lagi power yang dihasilkan dalam bentuk watt, kita kena gabunglah sel-sel ni. Kita kena gabungkan sel-sel ni, namanya modul. Maksudnya 1, 2, 3, 4. So maksudnya gabungan sel-sel ni namanya modul. Okay? Yang modul ni lah yang selalunya yang jual tu untuk kita pasang dekat rumah ke dekat bangunan ke, maksud modul. And then gabungan modul-modul ni, namalah array ataupun rangkaian PV modul. Kan? Maksudnya kalau tak cukup satu, jadi satu kan? Jadi satu. So bergantung. Banyaknya bilangan ni bergantung kepada kuasa yang kita nak hasilkan. Secara umumnya begitu. Cumanya penyambungan ini kita boleh kategorikan kepada dua bahagian. Satu adalah bahagian secara siri dan selari. Bergantung juga pada nilai voltage, voltan ataupun arus yang kita perlukan untuk sistem kita. Okay. Setelah kita tahu secara umumnya penghasilan ataupun tidak balas kimia lah yang berlaku kepada PV ataupun fotovoltaik, mungkin tidak kurang pentingnya kita kena mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu modul fotovoltaik tersebut. Okay. So kalau kita dah tahu faktor-faktor itu, mungkin kita boleh reka bentuk sesuatu sistem solar yang mendapat kecekapan yang maksimal, bergantung kepada pemahaman kita terhadap faktor-faktor yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Pertamanya, sebuah fotovoltaik untuk mendapatkan kecekapan yang ataupun kuasa yang tinggi, dia memerlukan ataupun mendapatkan keamatan sinaran yang tinggi. Okay? Bermaksud kalau macam lagi tinggi keamatan sinaran ataupun irradiation dalam unit watt per meter square daripada sinaran matahari itu, semakin tinggilah kuasa yang dihasilkan oleh fotovoltaik.
Dengan kata lain, semakin panas, bukan makin panas, semakin tinggi kenikmatan cahaya ataupun foton daripada sinar matahari itu, kita akan dapat lagi meningkatkan dia punya kesan kepada arus sekaligus meningkatkan kuasa sesuai fotovoltaik. Okay. So bermaksud untuk, sebab kita tahu untuk rumus kuasa tu current, arus darab voltage. So kalau arus pun besar, maksudnya kita akan dapat square box ataupun bentuk persegi yang lagi besar kan, voltan. Maksudnya kalau dengan penglihatan keamatan sinaran ni, dia tiada kesan sangat kepada voltage, tapi dia kesan kepada arus. Itu dari segi keamatan sinaran. So maksudnya lagi tinggi keamatan sinaran, lagi baguslah untuk performance ataupun kecekapan fotovoltaik. Satu lagi faktor utama adalah suhu. Suhu. Suhu di mana semakin panas ataupun meningkatnya sesuatu fotovoltaik, kuasa fotovoltaik semakin berkurang. Kan? Maksudnya maksudnya kita boleh tengok daripada graf ini, katalah kita temperature kosong, kata contoh lah kosong ke sana, 25 tengah-tengah ni biru, yang 50 ni katalah yang merah ni. Maksudnya semakin besar temperature tu semakin mengecil dia punya bentuk graf ini. Bermaksud untuk fotovoltaik dia tak nak haba. Dia kalau lagi sejuk dia lagi bagus untuk fotovoltaik. So kalau suhu meningkat secara umumnya kuasa yang dihasilkan oleh fotovoltaik tersebut akan berkurang. Maka di sinilah datangnya isu manalah mungkin cahaya matahari datang tanpa suhu kan. Dan begitulah startnya penyelidik untuk melihat perkara-perkara ini untuk menghasilkan suatu kecekapan fotovoltaik yang menghasilkan kecekapan yang tinggi ataupun maksimal. Okay. So kena ingat yang ni lah. Kalau maksudnya kalau akhir sekali ni kalau dah tak ada sangat, tak ingat sangat, ingat dua ni pun dah jadilah ni. Keamatan sinaran semakin tinggi semakin meningkat kuasa dia. Lagi satu, kalau semakin tinggi suhu semakin kurang dia punya kuasa dia. Itu je ya, untuk fotovoltaik, ciri-ciri fotovoltaik. Okay. Okey, untuk aplikasi, sebelum memasang aplikasi solar, kita kena semak dulu. Semak dari segi lokasi, dari segi kawasan dan persekitaran. Okay, sebab benda ni penting sebab dia akan kesan kepada kita punya irradiance tadi tu, keamatan sinaran tadi. Contohnya, kalau kita adalah macam kita nak, katalah kat belakang rumah kita, kita nak pasang solar kan, panel solar PV, fotovoltaik. Kat belakang ni katalah banyak pula pokok kan, pokok kita tanam apa semua kan, atau pokok majiran kan. So dia akan blockage, dia akan halang PV kita daripada menerima keamatan sinaran yang tinggi. So dia akan merendahkan kita punya kecekapan ataupun output power kita punya panel fotovoltaik. Okay? Itu contohlah pokok tanaman. Mungkin juga kita plan, katalah kita nak pasang lah, kita dah semangat kan, kita nak pasang fotovoltaik dekat kita punya rumah kan, bumbung rumah kita kan. Tapi dia tengok-tengok bila kita check, rumah jiran kita mungkin banglo ke kan, 5 tingkat ke, dia block. Dia block kita punya rumah tu, bumbung kita tu, dan berlakulah shading ataupun dia terlindung dengan pancaran matahari. Bermaksud itu pun akan boleh menyebabkan kecekapan kita punya fotovoltaik berkurang. Sebab kembali kepada basic asas tadilah, sebab kurangnya menerima irradiance ataupun keamatan sinaran tadi. Selain daripada itu, mungkin yang kita mungkin selalu tak perasan lah mungkin bahan-bahan binaan yang ada di sekeliling pemasangan tu, mungkin dari segi mungkin ni mungkin tiang ni kan, tiang pipe ke apa ni tak tahu kan, so ada pula bayang-bayang sini kan, itu akan boleh merencatkan kuasa maksimum yang diperolehi ataupun dihasilkan oleh fotovoltaik. Dari segi sistem solar, okay, yang sistem solar ni mungkin saya boleh sentuh sedikit lah. Secara umum ni kita ada dua sistem utama, GCPV dan OGPV. Okay. GCPV, Grid Connected Photovoltaic. Okay. Maksudnya keyword dia adalah grid ni lah. Kalau grid ni kalau kita lihat, maksudnya ni ada pencawang dia, ada yang macam tiang elektrik ni kan. So itu grid lah tu. Grid Connected Photovoltaic. Maksudnya cahaya matahari kan, kepada PV ataupun solar photovoltaik. And then kalau masih ingat lagi tu, oleh kerana kat rumah kita tu semuanya appliances adalah AC ataupun arus ulang alik, kita perlukan inverter untuk kita songsangkan daripada DC current kepada AC current dan melalui PV meter,
dan melalui pada main distribution board kan untuk load dan sebagainya, dan melalui meter NEM, net energy metering kan, dan pergi kepada distribution license untuk penjanaan dan sebagainya lah, untuk kontrol tenaga dan sebagainya. Itu dari segi GCPV. Okay. Dan untuk yang kita fokuskan untuk hari ini adalah sistem yang OGPV. OGPV ni maksudnya off grid. Off grid ni maksudnya off, tak ada grid lah, tak ada grid. So ganti dia yang tak ada grid tadi tu adalah yang komponen utamanya ialah bateri. Di mana kalau kita ada solar photovoltaic, kita ada charge controller kan, kita hanya sambungkan bateri, dan kalau load kita adalah load DC, direct current, main pole kita tu, dan kita direct terus pasang, sambungkan kepada charge controller. Tapi kalau kita ada appliances ataupun perkakasan elektrik yang AC, so kita perlu juga lalu pada inverter, kita songsangkan untuk daripada DC tadi tu kepada AC, dan untuk application untuk AC load. So selalunya kalau yang beginner atau macam baru nak main-main kan, untuk leisure ataupun casual, selalunya dia akan guna folder untuk OGPV. Contohnya macam katalah dekat dia ada dusun kan, kata ada dusun je kan ada dusun kan, lepas tu nak masuk tiang elektrik tak dapat kan, ni tiang elektrik tak dapat kan, mungkin nak kena, yalah tak dapat lah, so, mungkin ada masalah-masalah lain kan. So tapi nak juga cair elektrik tu kan, mungkin nak buat pagar elektrik ke kan, ataupun nak lampukan dia punya pondok dusun dia ke, so mungkinlah dia boleh menggunakan sistem OGPV ni untuk menerangi ataupun memberi sumber elektrik kepada penempatan dusun dia lah kan. So at least ada lampu kan, ada lampu ke, ada sedikit power source untuk kerja-kerja di dusun tersebut. So selalunya OGPV ni kira memang dia stand alone lah, memang sindiran berhad lah kata orang kan, sendiri-sendiri lah. Tapi kalau GCPV ni dia kena liaise dengan electrical energy provider kan, macam contoh di Semenanjung TNB dan sebagainya lah, untuk dia nak set all this setup ni untuk GCPV. Pemasangan sistem solar, dia berbagai teknik lah, berbagai teknik dan cara lah. Kalau kita tengok kat sini contoh dia ni, dekat bangunan dia buat kat rooftop, dekat bumbung dia. So fortunately ataupun nasib baiklah, memang bumbung dia tu macam flat aja, rata dalam mendatar, dan okey lah, dia boleh lah install kan, dipasang. Ada juga bangunan tu dia go for facade, kan, dia go for facade, kata dinding dia tu dia letak solar. So depends pada application masing-masing. Dan untuk residential, mostly selalunya dekat bumbung kan. So dia ikutlah bumbung, bergantung kepada berapa kilowatt yang dia nak pasang. So dia akan occupied lah. Installer akan kira dan buat sedikit pengiraan untuk pastikan muat dia punya bumbung. Dan ada juga tu dia buat secara pada tanah lapang, maksudnya pada groundwork, pada tanah bawah lah. Sebab mungkin ada yang pemilik tu dia nak, mungkin dia nak tengok ke kan, ataupun dia nak basuh ke, nak bersihkan ke kan, ataupun dia nak tengok sendiri kan. So ada juga yang macam tu, mungkin ada ekstra tanah kan. So dia ada juga yang sama ada di bumbung pun boleh, ataupun di tanah lapang pun boleh. Selain daripada yang PV pada ground tadi tu, ada juga PV yang terapung kan, sebab ni dah pakai macam sungai-sungai King kan, so saya cuba kait-kaitkan juga yang ada air-air juga lah, Dr. Haril boleh kan, saya cubalah kait-kaitkan dengan air-air juga ni. So saya cuba cari juga maklumat tentang floating PV. Okay. Bermaksud sama je, konsep operasional sama. Katalah kita nak guna 4GCPV boleh, atau OGPV pun boleh, cumanya tambah sikit dia ada sistem terapung lah, kan, kalau tu tenggelam lah kan kita punya PV ni kan, jadi sistem terapung dia. Dan secara mudahnya, ringkasnya, sistem tu mesti ada PV lah kan, mesti ada PV kan. Lepas tu dia ada sistem apung ni, so apung ni yang kotak ni, ni salah satu sistem apung dia kan, yang putih ni sistem apung dia. Dan dia ada juga dalam bawah tu, dia ada dia punya tambat dia lah. So tambat ni jangan bagi dia merayau-rayau lah kan, kalau kata hujan ke kan, ada apa semua tu, nanti dia pergi tempat lain lah. So ada tambat dia. Okay, and then bawah dia tu juga dalam air tu nanti adalah pendawaian dia, kabel apa semua tu, dan pergi kepada macam satu mungkin rumah ataupun pondok jana kuasa dia untuk meletakkan barang-barang ataupun komponen-komponen yang lain. Dan sekiranya sistem tu adalah sistem yang GCPV, maksudnya connection tu akan ke transmisi kuasa,
Tapi sekiranya sistem yang buat untuk floating PV ni adalah OGPV, maksudnya dia stay daripada rumah ni je lah. Maksudnya untuk kegunaan sendiri kan, untuk letak-letak bateri semua, so dia simpan ataupun dia collect dekat sini. So maksudnya opportunity untuk application untuk PV tu tidak tersekat hanya untuk ground saja, di tanah saja ataupun di darat saja. Boleh juga aplikasinya dekat bahagian yang air kan, sebab sekarang ni pun dah ada juga negara-negara yang dah buat macam solar farm dekat air tu sendiri kan. So mungkin benda yang mungkin kita boleh lihat lah untuk future application kan. Okay, kelebihan. Kelebihan secara umum untuk fotovoltaik ni, mesra alam dan tiada pencemaran. Mesra alam dan tiada pencemaran ni mungkin kita boleh fokus kepada sistem yang bersih lah. Bersih ni maksudnya sistem solar ni dia tak adalah keluar asap kan, tak adalah keluar karbon ke apa. So dia sistem yang bersih lah. Okay? Sistem yang bersih dan senyap. Senyap ni merujuk kepada kes kalau macam kita guna tenaga angin, mungkin kita akan ada sedikit bunyi bising ataupun getaran disebabkan pusingan bilah kan, untuk pengasihan tenaga. Tapi untuk yang solar system dia bersih dan senyap kan. Menggunakan bil elektrik ni ialah kita guna untuk elektrik, so dia akan menggunakan bil elektrik, depends kepada kita punya sizing kita punya pengiraan. Dan jaminan lebih kepada 20 tahun ni lebih kepada PV, sebab kebanyakan PV ataupun fotovoltaik yang dijual di pasaran memberi jaminan ada yang sehingga 20 tahun, 20 tahun. So maksud okey lah, lama lah kan 20 tahun kan untuk kita sustain kita punya sistem. Kurang penyelenggaraan ni merujuk kepada very minimum tak adalah maksudnya macam setiap tahun nak kena buka, nak kena overhaul ke kan, ataupun nak kena cuci, nak kena buat wiring lain dia tak ada. Maksudnya merujuk kepada kes tu 20 tahun tadi tu PV. So itulah maksudnya kurang penyelenggaraan tadi tu. Kalau ia pun mungkin dari segi bateri lah kan, kalau sistem yang OGPV. So tenaga boleh simpan. Okay, maksudnya kalau ada lebihan dari segi power generate daripada fotovoltaik, maksud kita ada option untuk menyimpan lebihan-lebihan tenaga tersebut dalam bateri. Ya, so itu antara kelebihan. Tapi kita pun tidak dapat nafikan ada juga antara kelemahan daripada sistem solar fotovoltaik ni. Mungkin kita boleh tengok sama-sama yang ni. Kekurangan dia. Tidak konsisten. Tidak konsisten ni merujuk kepada kalau solar ni ada siang lah kan, kan malam adalah dia punya cahaya tu, so dia tak konsisten. Okay? Dan konsisten yang kedua, tidak konsisten yang kedua bermaksud ialah kalau macam tengah hari mungkinlah dapat irradiance ataupun keamatan sinar yang tinggi kan. Kalau macam pagi tu baru nak naik, baru nak sunrise, baru nak naik terbit matahari tu mungkin dapat slow sikit kan. Ataupun macam ujung-ujung nak petang tu kan dah sundown matahari dah turun, and then dah redup-redup sikit, so dia tak konsisten. Dalam dua konteks tersebut lah, tak konsisten. Kos permulaan yang tinggi, ya betul, yalah kita nak invest untuk sistem solar tu, kita kena ada kos permulaan. Okay? Memerlukan ruang. Ruang ni bermaksud sekiranya pemilik tersebut ingin buat di kawasan ataupun tanah yang lapang lah. Kalau dia nak pasang dekat bumbung, tak ada masalah ruang. Sebab memang dia guna bumbung dia je kan, yang sedia ada. Tapi kalau dia nak pasang, maksudnya dia nak pasang di tanah ke, kan? So dia perlukan ruang lah, khas untuk meletakkan PV ataupun array PV fotovoltaik. Perlu kos sesuai, merujuk kepada kes yang kita lihat tadi tu. Walaupun katalah dia ada ruang, tetapi katalah ruang itu tak sesuai. Contohnya sekeliling tu adalah katalah pokok-pokok tinggi kan, ataupun bangunan-bangunan tinggi yang menjadi penghalang kepada penerimaan cahaya matahari secara maksimal. So itu akan menyebabkan kecekapan yang diperoleh tidak tinggi lah, sebab disebabkan oleh blockage ataupun halangan daripada proses sekeliling. Dan yang terakhir tu antaranya adalah bateri yang mahal. So antara kos utama yang menyebabkan peningkatan ataupun sebuah sistem PV itu untuk OGPV adalah bateri. So itu antara kelebihan dan tenaga suria. Ni seperti selalu lah kita tengok throughout the world, satu dunia lah kita tengok. Kalau kita lihat tu dekat Malaysia tu, so dia nasib baiklah, nasib baik warna kuning-kuning juga kan. Kuning-kuning tu maksudnya dia pun antara negara yang menerima irradiance ataupun keamatan sinar yang tinggi.
kan, compare dengan negara lain tu yang macam dekat bahagian utara sikit tu ada macam nak hijau-hijau biru-biru kan, itu macam tak panas sangat lah tu. So Malaysia tu kita di antara grup yang menerima kadar sinaran yang tinggi lah, tapi tak boleh lawan lah dengan negara macam Australia ni lagi panas kan, lagi tinggi lah dia punya irradiance. Okay, so Malaysia antara negara yang potentially untuk penerimaan tenaga solar yang tinggi. Okay, so kenapa kita fokus pada negara kita ni, sebab kita pun ada kelebihan geografi kita tersendiri. Okay, sebab kita ni terletak di garisan equator ataupun garisan khatulistiwa tu kan. Okay. So kita pun dalam area dalam 2 hingga 5 darjah north, degree north. So kita menerima cahaya matahari sepanjang tahun, dan kita pun mendapat hujan yang bermusim, kan, bermusim. So ini antara kelebihan kita lah. Kalau kita tengok dekat gambar ni, maksudnya semacam satu Malaysia lah, Semenanjung, Sabah, Sarawak, semua berpotensi untuk install ataupun pasang solar. Cumanya kena tengok balik macam yang kita cakap tadi tu, untuk faktor tadi tu, dari segi geografinya bagaimana. Contohnya mungkin blockage kan, ada bangunan tinggi, so parameter tu lah yang kita kena pertimbangkan sebelum kita membuat pemasangan pada sistem solar satu kawasan. Okay, so aplikasi tenaga solar, okay. So sekarang ini contoh lah, ini saya cuba ambil aerial view ni, so saya ambil contoh. Kan, mungkin dari segi persekitaran tu, mungkin cadangannya adalah yang paling mudah sekali adalah apa-apa sumber yang memerlukan tenaga elektrik lah. Tapi kalau saya boleh perincikan, mungkin kita boleh start dengan garden light lah, ataupun lampu taman kan, menggunakan kuasa solar kan, di persekitaran tu kan. So itu antara salah satu contohnya. Mungkin kalau kita ada buat gazebo ataupun tempat rehat dekat kawasan tu, dan kita pun boleh juga suggest atau propose untuk menggunakan kuasa solar ataupun di bahagian situ. Dan street lighting ataupun lampu jalanan solar pun boleh juga digunakan di sepanjang ataupun menyusuri kepada kawasan persekitaran yang kita nak buat lah, especially pada kawasan persekitaran sungai. Jadi Dr. Afzal, banyaklah perkara yang kita boleh buat dekat dengan sungai Betul kan? betul betul, sebab dia kita pegang dia produce elektrik aja, dan apa-apa application elektrik yang kita nak buat tu, dan kita boleh consider solar Baik. is part of the application, macam tu maksudnya Dr. Baik, sekarang 3:47, jadi kita Okay. bagi masa beberapa minit lagi, Doktor, boleh? Okay. Saya Baik, cuba baik. cuba skip cuba maju ke sikit Alright. Okay, so ini saya pergi sebentar lalu so antara lainnya kalau nak buat macam tourism extraction, tak tahulah, kalau nak buat juga mungkin boleh buat boat rekreasi berkuasa solar. Ini saya ambil contoh lah dia solar tu bermaksud bergantung kepada ni lah, pada power boat yang kita nak hasilkan lah kan. Kalau macam dia leisure je, so mungkinlah sikit je lah penggunaan modul water-boatan tu. Kalau macam memang untuk lumba ke apa, dia kena banyak lah kan. So tu biasalah. And then yang saya mungkin boleh kongsikan kat sini, dia lebih kepada kelestarian alam sekitar jugalah, pengudaraan solar ataupun solar aerator. Okay, so kan, aeration lah, kalau geng ni dia guna aeration, meningkatkan kandungan oksigen dan meningkatkan bau pada air melalui pengoksidan air. So ada solar ni, and then dia powered kan, dan dia buat pengudaraan di bawah ni. So dengan keadaan ini dia boleh mengurangkan bau, kurangkan anak cemar, dan mungkin kat kawasan-kawasan tersebut boleh mengurangkan pembiakan nyamuk atau serangga. So kalau kita tengok contoh mudah ni, ini contoh mudah lah. Maksudnya macam PV tu dekat darat, dia punya sistem pengudaraan tu di bawah ni, dan itu yang buih-buih ataupun gelembung-gelembung tu, itu dia tengah melakukan aeration, pengudaraan kan, untuk mengelakkan bau ataupun anak cemar dan sebagainya. Tapi masalahnya kat sini ialah dia kena cari kawasan yang sesuai, sebab blockage daripada pokok-pokok belakang tu kan. Tapi kalau macam dia dah pastikan semuanya tu tak ada masalah, dan tak ada masalah untuk pemasangan di daratan tersebut. Tapi ada juga option yang bukan di daratan, tapi ianya memang sekali satu badan dengan dia punya bilah untuk dia buat pengudaraan tersebut. Kan ini contohnya lah contoh tersebut. So untuk aeration ataupun untuk pengudaraan kawasan air ataupun kawasan tadahan air kan, air pancut berkuasa solar kan, boleh juga dibuat daripada kawasan tersebut kan. Dan merujuk kepada persoalan tadi tu, yang katalah inconsistency tadi kan, yang PV hanya ada siang saja. So sekarang teknologi dia dah buat, dah juga dia combine ataupun dia hybrid kan, PV dengan wind.
Dia sekalikan. Maksudnya siang dapat tuai tenaga melalui photovoltaik. And then kalau kawasan tu berangin ataupun ada wind speed yang mencapai minimum range untuk dia generate elektrik, dan dia pun boleh tuai juga tenaga daripada situ dari daripada bateri. So yang ini HAWT, PV photovoltaik dengan horizontal axis wind turbine. Okay. So yang ini PV VAWT, vertical axis wind turbine. Maksudnya yang ini macam kipas rumah kita ni, tapi yang ini macam dia vertical ni lah kan. So dia macam datar macam tu. Okay. Okay, so kita dah di akhir sekali ya. Dah di akhir ya. Dr. Harim mesti suka lah ni sebab ikut masa kan. Okay. Saya nak tanya lah kepada pelajar, kalau saja je lah, bukanlah nak tanya maksudnya nak exam ke apa kan. Maksudnya nak tanya je untuk bagi kita clear understanding, untuk kalau ada kawan-kawan lain tanya kan. So nanti kita boleh jawab lah dengan happily, untuk mengetahui fakta berdasarkan jawapan kita. Kalau tak tahu lah, mungkin ada yang nak cakap FB boleh kan, tak kisahlah. Kalau macam nak bincang pun boleh kan. Berapakah sudut yang sesuai bagi pemasangan photovoltaik di Malaysia? Kan, macam tu kan. Kalau ada sebab kalau kita tengok tu dekat negara kita, dia lah macam-macam kan, macam-macam pemasangan. So sebenarnya by practice-nya, sudut dia bagaimana? Sudut dia bagaimana? Ada 0 hingga 5 ke, 15 hingga 20 ke, 40 hingga 45 ke, 85 hingga 90. Kan? Okay. So, okay. Kita dah di akhir dia, saya rasa saya macam dah approaching to the finish line ya, Dr. So rasa lepas Q&A ni, mungkin lepas ni ada Q&A sikit lah kan. Lepas tu nanti kita tengok macam mana. Okay, so sementara kita tunggu jawapan ni Dr. Haril, saya rasa saya berhenti sini dulu di sini. Nanti kalau tak ada yang jawab nanti saya jawab lah. Kita wrap up sebelum kita saya hand over session ni kepada Dr. Haril. Baik, baik. Tapi tak apalah, Dr. Hamzah, kita kekalkan slide ni dulu sementara Okay. ni. Jadi sebenarnya kepada adik-adik, abang-abang yang mendengar webinar ni, kalau nak tanya soalan boleh je tanya dekat dalam Facebook rasmi UTM di bahagian pejabat pelolonan Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat ni, sambil-sambil kita mendengar perkongsian daripada Dr. Hamzah secara live ni. Saya bacakan satu dua soalan yang kami dapat ni, Dr. Hamzah. Okay, Saya pergi yang pertama. Rasanya ini mudahnya saya rasa soalan ni. Kita beli modul solar panel, kalau kita boleh belilah modul solar panel ni, contohnya untuk lampu luar rumah, tadi yang Dr. Hamzah ada kongsi tadi kan. Ada dijual secara atas talian dekat Lazada. So macam mana? Kita nak pasang sendiri ataupun perlu juru teknik rasa, juru teknik. Oh, okay. Charge man ke? Apa maksudnya? Tak pastilah, mana contoh kalau kita nak beli kan, Oh, kita okay. nak beli sendiri dekat Lazada ke dekat secara atas talian, dalam talian kan. Okay, Macam mana faham. nak pasang tu. Okay, soalan ni dia macam tricky pun ada juga sebab dia tanya macam mana cara nak pasang kan. Tapi saya cuba jawab macam ni lah. Sekiranya macam katalah macam para pelajar ataupun macam peserta, katalah nak beli yang memang katalah kalau dekat Lazada tu memang complete package lah, complete set ataupun complete package. Maksudnya ada PV modulnya, ada charge controllernya, ada baterinya, ada wirenya. Sepatutnya ianya tiada masalah untuk kisah pasang sendiri. Macam tu. Maksudnya kita just ikut instruction dia tu. Sepatutnya tak ada masalah lah, untuk kita pasang sendiri sebab dia very straightforward. Dia sebab PV ni dia hanya ada 2 channel je, positif negatif aja. Kan bateri kita tu pun ada positif negatif saja, 2 wire juga, dan lampu kita tu pun ada positif negatif, positif negatif yang tiada polariti pun. So maksudnya it's a very straightforward. Tiada masalah lah, jangan takut lah kalau tak confident ke apa, boleh PM tepi lah, tanya macam mana nak pasang. Okay, soalan seterusnya. Soalan seterusnya Dr. Hamzah dan adik-adik abang-abang berapa lama tenaga solar boleh disimpan dalam bateri? Saya tak pasti dia tulis bateri apa ni. Kita ambil contoh lah, mungkin Dr. Hamzah bateri yang ada dekat rumah atau bateri yang kita selalu guna pakai untuk PV lah kot. Contoh tenaga suria yang diterima pada waktu pagi, bolehkah digunakan pada waktu malam atau keesokan harinya? Ini pasal penyimpanan rasa Dr. Hamzah. Okay. Terima kasih. Soalan ni bagus ni. Bagus maksud saya dia macam dah nampak lah. Dia macam
dia punya spirit untuk tenaga solar tu kan. Okey. Uh, untuk respon kepada soalan yang bertanya tadi tu kan, kepada pelajar tadi tu ataupun kepada peserta tadi tu, sebenarnya kita kita boleh mereka bentuk kita punya sistem solar tu untuk kita nak simpan berapa banyak sebenarnya. Maksudnya nak bateri satu ke, bateri dua ke, bateri tiga, tak ada masalah. Contohnya kalau merujuk pada soalan Nadine ni tadi, sekiranya kita um, dah reka bentuk kita punya sistem tu dengan contohnya lah untuk bateri yang berkapasiti sekian-sekian, contohnya kan berapalah yang kita dah set. Sekiranya kita terima je apa-apa tenaga tu dan sekiranya bateri tu cukup untuk terima, dan kita hanya perlukan satu bateri saja untuk satu hari. Tapi kalau macam kita tak cukup dan kita boleh tambah lagi bateri tu, nama dia selalunya unit AH lah kan. AH lah macam kita punya phone kan, kita phone ada AH phone kan, berapa berapa current yang disimpan semua kan. So maksudnya dari segi itu tak ada masalah, sebab benda tu kita boleh kira. Kita boleh kira, cuma kat sini susah lah nak kira, nak tunjukkan. Tapi maksudnya benda tu boleh kita dan kita boleh tentukan berapa optimum bilangan bateri yang sesuai untuk kita simpan lebihan-lebihan daripada um, tenaga yang terhasil. Untuk merujuk ke soalan yang berikutnya tadi tu, pagi tadi tu, so tak ada masalah. Cumanya irradiance tadi tu dia rendah lah pagi kan. So kalau rendah tu maksudnya untuk penyimpanan tenaga kepada bateri tu taklah sebanyak kalau kita dapat irradiance ataupun keamatan sinar pada waktu tengah hari. Kan, so bermaksud pagi tu kita collect aja, kita terima aja, kita kumpul aja. So nanti dengan harapan tu nanti along the way ke masa ke tengah hari tu nanti dia akan accumulated, dia akan berkumpul-kumpul ya, untuk satu hari tu nanti kita boleh store kan, boleh store dan malam tu nanti kita guna dia balik. Kita guna balik bateri yang kita simpan, apa tenaga yang kita simpan daripada siang tadi tu. Itu mungkin secara ringkas lah Dr. Haril yang saya boleh respon soalan peserta tu. Ada 2-3 soalan lagi tapi saya pilihlah Dr. Afzal. Okay. Yang umum lagi, satu lagi umum, bagaimana masa depan tenaga solar ni dekat Malaysia? Adakah satu hari nanti kita nak gunakan digantikan sepenuhnya dengan sumber tenaga sekarang ke atau macam mana? Oh, ini kalau tanya macam ni maksudnya level-level policy maker ni. Mungkin tak saya cuba Mungkin saya cuba jawab atas pandangan lah, makin kapasiti pandangan doktor lah kot. okay, saya cuba jawab atas kapasiti current trend maksudnya dari segi current trend di Malaysia lah. Kan so untuk mengganti 100% tu saya tak rasa itu akan berlaku dengan pada masa yang terdekat lah. Tapi perluasan penggunaan dari segi percentage of utilization tu, maksudnya kita memang dari segi government sendiri memang ada plan untuk meningkatkan penggunaan tenaga boleh berui secara umumnya dan tenaga solar secara khususnya. So cumanya biasalah untuk setiap-setiap fasa tu akan ada target dia. Contohnya kata saya untuk 2030 ni kita sasarkan dalam up to 20% penggunaan renewable energy untuk for the whole country lah, untuk satu negara. Tapi maksudnya benda tu keep moving lah, keep moving untuk perluasan dari segi benda macam ni lah. So itu pentingnya idea dia adalah untuk kita buat sharing ni Dr. Haril, untuk kita bagi this kind of thought or input kepada mungkin pelajar ataupun adik-adik ataupun public. So awareness ataupun kesedaran tu dah ada daripada awal dan mungkin kalau kita zaman kita Dr. Haril mungkin tak sempat lah kan nak execute benda-benda macam ni. Mungkin nanti zaman-zaman adik kita lah kot yang menjadi yang frontliner dia lah untuk perjuangkan RE ni di masa hadapan untuk negara kita lah insyaAllah. Okey. Sekiranya bateri telah di-charge penuh, ni berkenaan dengan bateri ni di-charge dengan solar lah kot, dan terdapat tenaga yang masih dihasilkan, adakah tenaga tersebut tidak dapat disimpan lagi? Jadi adakah dia membazir? Mungkin sebab pasal solar ni kot ada bateri tadi kan, dia nampak. Betul. Okey. Betul. Kalau nak tanya jawab terus, ya membazir. Tapi sebab itu kita kena ada sedikit knowledge pada yang bertanya tu untuk kita sizekan kita punya bateri, capacity dia supaya nanti jangan sampai kalau terlebih tu kita tak boleh store, dia macam membazir kan. So itu maksudnya kita kena ada sedikit pengetahuan untuk kita estimate lah, dia kata lah tak adalah tepat. Kita estimate berapa kapasiti ataupun yang boleh bateri kita cope supaya nanti kalau katalah dah penuh bateri tu, tak adalah dia macam membazir kan, sebab walaupun dia generate tapi dia tak boleh store. So
ya betul. Kalau dia lebih tu dia tak simpan kan. Dia Hmm. waste sajalah kan. Cumanya kena ada sedikit knowledge untuk kita buat sedikit sizing pengiraan untuk bateri supaya tiada kerugian dari segi mendapatkan manfaat pada matahari tu untuk kita simpan. Baik kita punya backup untuk aplikasi pada malam hari. Gitu Dr. Hairil. Ya, ya. Ada satu lagi soalan ni tapi dia Oh melibatkan ya. matematik tapi saya tak Alamak. pasti sesuai ke tak. Contoh macam dia kata ada alat elektrik 3.5 kilowatt kan untuk mungkin ni barang dekat dapur belakang rumah kot. Macam Okey, mesin 3.5 basuh kilowatt ke ni. apa Okey. kan. Jadi kalau ada solar panel kan contohnya dia ambil contoh sini 100 watt kan. So macam mana nak kira, boleh kira ke kalau nak kira dengan bateri ke? Uh, Okey, technically dia memang boleh kira. uh, 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 uh. Cumanya pertanyaan tu ataupun adik tu ataupun mungkin pelajar tu dia selain daripada dia tahu aplikasi tu berapa watt, dia kena ambil kira berapa jam dia guna. Maksudnya dalam bentuk kilowatt hour. Dia ada beritahu sini kalau 1 jam je, yalah mungkin nak mesin basuh kot. Dia nak Kan basuh macam baju tu. kan. Kalau kalau dia tanya maksudnya dari segi macam boleh dikira, memang boleh dikira lah. Cumanya isu dia Okay. ialah betapa besarnya sistem PV kita untuk kita pasang ataupun install pada bumbung rumah kita je lah. Tapi maksudnya boleh dikira. Maksudnya boleh dikira. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi macam mana? Soalan ni nak bagi jawapan ke? Kembali pada soalan Okey, Dr. okey. Hamzah tu. Fadil tanya ke macam ke dia orang dah tahu. Tak apalah, saya bagi tahu je lah. Uh, Ini kira macam penutup lah, penutup session kita untuk hari ini. Okey, berapakah sudut yang sesuai bagi penggunaan fotovoltaik di Malaysia? Secara teorinya jawapannya ialah A. Okay, secara teorinya. Kenapa saya jawab A? Sebab Malaysia di kedudukan offset sedikit daripada ekuator 2 hingga 5 degree north darjah utara. Bermaksud untuk mendapatkan mata sinaran yang maksimum, dia perlu perpendikular, bersudut tepat dengan keadaan tersebut. Bermaksud kita kena buat dia 0, hingga 5 darjah lah. Itu secara teori. Tapi dari segi praktisnya, kebanyakannya installer di Malaysia, kita akan buat dalam B jawapan dia. 15 hingga 20. Kenapa 15 hingga 20? Sebab kita nak membenarkan slanting ataupun kecondongan tu memberikan dia mode untuk self cleaning. Contohnya Dr. Aaron, kalau katalah macam kita ada macam daun-daun kan, daun-daun pokok mana-mana tak ya, datang ya, dekat, ya. dekat PV ni kan. So 15-20 ni dicondong kan. So tak adalah dia terletak memang betul di atas tu, tak kan, dia condong dan mungkin dia jatuh dengan sendirinya. Tetapi sekiranya tidak begitu pun, kita bagikan juga kecondongan untuk 15 ke 20 ni adalah untuk sekiranya hujan, air hujan tadi tu menjadi ejen untuk pembersihan kepada PV ni untuk dia mengalirkannya ke bawah. Kalau tidak tu, kalau kita buat 0 hingga 5 tu, takut air tu nanti dia bertakur dekat PV kita. So itulah mungkin saya boleh simpulkan untuk jawapan kepada soalan ni. Kita ambil B lah untuk praktis pemasangan di Malaysia. Baik, terima kasih atas penerangan yang cukup baik saya rasa kepada adik-adik dan abang-abang yang mendengar webinar ni. Jadi saya rasa buat masa ni itu sahaja daripada kami. Jadi saya daripada pihak Urus Setia ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak GPS Johor, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor, khususnya juga kepada Kerajaan Negeri Johor dan kumpulan U4S. U4S ni terdiri daripada 4 universiti, UTM, UTHM, UC Tun Hussein On, USIM, Universiti Sains Islam Malaysia dan juga UTM sendirilah. Dan juga kerjasama yang ada di bahagian kami iaitu dengan Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, ada IEEE Ocean Engineering Society, ST, Microelectronics semua, MDEC dan pejabat sendiri, pejabat kami sendiri, pejabat jaringan komuniti dan industri. Jadi saya rasa itu saja kot. Saya rasa kalau nak berkenaan dengan hari ini. So Okay, so daripada saya pihak pun minta maaf lah kalau ada salah silap, terkurang ataupun kesilapan sepanjang perkongsian ni. saya. So harap semua mendapat manfaat pada sesi perkongsian ni. Baik, terima kasih Dr. Hamzah atas luangkan masa pada hari ini 1 jam yang baik untuk masyarakat lah. Dan itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.